Kita sambung buku sikit ya. Sambung sikit baru dah. Isra Mi'raj udah itu kan? Udah itu ceramah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung surat 45 rasanya, iaitu berdakwah secara terang-terangan. Sifat yang wajib bagi Nabi ini antaranya adalah tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ajaran Islam. Kalau kita baca kitab Usul Dakwah yang dikarang oleh almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama daripada Iraq yang hidup pada zaman kita lah, baru lagi meninggal. Dalam buku yang saya ingat, setakat yang saya tahu lah, kita bukan tahu banyak, inilah satu buku dakwah yang agak lengkap. Walaupun sana ada lagi buku-buku yang lain yang kita biasa dirujuk oleh banyak ulama dari kitab Usul Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia menyebut bagi dakwah ni ada 3 usul. Usul maksud dia asas ataupun prinsip dalam dakwah, atau boleh kita sebut rukun. Prinsip asas yang pertama dalam dakwah adalah maudu'ud dakwah. Maudu' ni kalau orang Indonesia terjemah objek. Tapi maudu' ni maksud dia tajuk lah, bahan yang nak kita dakwahkan, bahan dakwah tu. Apakah perkara yang nak kita dakwahkan, dan jelas disebut perkara dakwah itu adalah Islam. Yang kita nak dakwah kepada orang adalah Islam. Islam yang macam mana? Islam sebagaimana yang telah Nabi tinggalkan kepada kita dalam kitab Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi nak menyampaikan ajaran Islam ini, sebab itu adalah sifat bagi Nabi, tabligh, menyampaikan ajaran Islam. Jadi kita kena fahamlah Islam itu apa dia. Kita jangan faham Islam dengan cara yang salah. Maksudnya memaham Islam yang cara salah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, memaham Islam secara kita panggil dia dijuzuk-juzuk, ada bahagian-bahagian. Dia hanya memahami Islam hanya sekadar ibadah. Bagi dia semayang Islam tu hanya semayang, puasa, zakat, haji. Ada orang memaham solat Islam ni hanya jihad je, tak ada dia punya tasawuf ni. Ada orang yang memaham Islam sekadar tasawuf je, dia meninggalkan muamalat ni, orang kahwin langsung tak pergi. Jadi Islam yang Nabi ajar bukan begitu. Islam yang Nabi ajar adalah Islam yang lengkap, yang kita sebut Islam itu adalah kehidupan, dan Islam itu adalah jalan kehidupan, tariqul hayah, jalan hidup. Jadi kita hidup ni sejak start daripada kita celik mata. Bila kita celik mata bangkit tidur tu hiduplah kita. Bila kita habis hidupnya, kita pejam mata, tidur balik. Ataupun kita celik mata mula-mula lahir sampai kita pejam mata bila kita mati.
Jadi sepanjang hari itu adalah Islam, ada dia punya taurik Islam. Agama ajaran lain ataupun moral, pendidikan moral tak ajur bangkit tidur baca doa ni. Saya takut patah salah. Tanya tu, saya tak ngaji pendidikan moral ni. Pendidikan moral tak ajur bangun tidur baca doa, tak ajur. Tak pastilah dalam pendidikan moral ada tak masuk jamban kaki kiri keluar kaki kanan. Tak ada. Yang ada tu Islam. Sikit pengalaman mengkaji agama-agama lain tak ada setakat nampak. Walaupun Buddha membangga-banggakan 20 arahan Buddha tu, tak ada masuk jamban kaki kiri, tak ada masuk jamban tutup kepala, tak ada nak buat jamban. Kalau kita orang dulu kita qada hajat dekat tempat lapang, ada etikanya, jangan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Jadi benda ini hanya ada dalam Islam. Jadi sampailah ke kita tidur balik, kita tidur pun ada adabnya. Disebut mengopah tempat tidur tu, mengopah tempat tidur sebelum kita baring tu termasuk dalam adab Islam. Satu, dari segi lahiriahnya, takut jarum, takut duri, takut pasyur, takut sembai apa benda di situ, kena ke tepi. Yang kedua, dikatakan orang yang berkaitan dengan pengajian ilmu ghaib tentang alam jin ni, boleh jadi tempat tidur kita ada jin yang tidur di situ. Jadi kalau kita kopah, dia bangkit lah. Sebab jin ni adalah makhluk. Dia ada jisim dia. Tapi jisim dia jisim nuraniyah, jisim cahaya. Ada jirim lah. Jirim ni benda yang ada dalam ruang yang ada dekat atas muka bumi. Jadi bila kita baring atas dia, kita tindih dia lah. Jadi bila kita kalih ke lain, dia lepas ke atas, dia tindih kita balik. Itu yang jerit-jerit. Satu lagi memang sengaja kot dia nak tindih kita tu. Dia geram apa-apa kita tak tahu kan. Sebab berinteraksi dengan alam ghaib ni ada adabnya. Bukanlah sampai kita buat macam dulu minta izin masuk hutan tu tak diajuk. Cuma kita hanya jaga adab. Maksud jaga adab dalam Islam maju, jangan kencing bawah pokok, jangan kencing bawah pokok poso, jangan kencing dalam ayur tenang, jangan kencing dekat pokok buah-buahan, jangan macam-macam adab yang diajuk. Sebab ada kita beriman adanya makhluk ghaib. Makhluk ghaib yang besar yang kita nak nampak, malaikat dan juga jin. Mesti ada. Tapi Allah Ta'ala hijab mati kita daripada nampak. Bukan dia tak nampak. Allah Ta'ala yang hijab. Supaya kita fokus kot. Ni kalau tengah semayang, setan berapa pintu depan kita nak semayang. Macam mana? Yang dia tak nampak pun kita semayang ke lain. Kalau nampak, tak tahulah. Jadi, Islam itu adalah semua benda yang berkait dengan hidup. Nak pakai baju ada doa, nak bersikat rambut ada doa, ngadap cermin ada doa, ni semua dengan doa. Kalau dalam pelajaran akhlak dan juga tasawuf. Dan kehebatan dalam Islam ni ada asasnya antaranya solat. Solat yang kita dalam bulan Rajab, Isra' Mi'raj ni kita menyambut bulan solat. Isra' Mi'raj ni suka saya nak ingatkan, Isra' dan Mi'raj ni dua benda yang sangat luar biasa berlaku pada Nabi. Dua benda yang sangat luar biasa. Pertama Isra', yang kedua Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Tapi kita dah panggil Isra' Mi'raj lah. Kita punya istilah dalam bahasa orang kita ni, Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Maha suci Allah. Subhanalladzi. Subhana, kalau kita ngaji dalam ilmu nahwu dia panggil maf'ul mutlaq. Sungguh-sungguh kita mentasbihkan Allah. Aku tasbihkan Allah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah tu tasbih. Apa maksudnya? Allah tu sungguh-sungguh bersih daripada perkara yang tak layak. Tasbih maksudnya tanzih. Tasbih maksudnya tanzih. Tanzih maksud tanzih ni tanzihullahu mimma la yaliqu bihi. Membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak dengan Allah. Jadi kita baca doa tu kan, fasubhanallahi amma yasifun, maha suci Allah
daripada apa yang mereka sifatkan. Siapa mereka ni? Orang-orang yang tidak berakidah dengan akidah Islamiah. Kata Allah Ta'ala begini, kata Allah Ta'ala begitu. Jadi semua itu bersih, tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mula-mula maf'ul mutlak ni adalah juga menggambarkan satu kehebatan. Kehebatan dari pagi ayat tu nak bagi tahu yang Allah Ta'ala yang bersih daripada sebarang kekurangan telah menggerak, menjalankan. Bahasa Arab ni kaya. Asra tu merujuk hanya perjalanan pada waktu malam. Kalau apa ni, masyi ataupun masya kata panggil itu berjalan. Kalau sa'i berjalan laju. Jadi perkataan Arab ni dia kaya. Kita ni korang sikit lah. Kita Melayu ni korang sikit. Adalah 2-3 benda kita orang kita ni kaya ni. Kalau degil, biut dengan begik kan. Tapi dia berkata ada beza. Kita sembar dengan pasyur, dia berkata ada beza. Kata dia lah, saya budak baru tak tahu. Ada beza sembar dengan pasyur. Bukan benda yang sama, rupa-rupa je. Selama hari ni kita ingat ye je. Jadi dia tu merujuk apa nama ni, benda kekayaan bahasa lah. Arab lagi kaya lah. Tapi habis kat cerita tu. Jadi Allah Ta'ala jalankan Nabi pada waktu malam. Isra' kita kena faham adalah perjalanan malam Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atas bumi, berjalan atas permukaan bumi. Mi'raj adalah naik ke langit. Jadi yang disebut cerita Buraq tu sekadar Isra' aja. Mi'raj tak sebut naik apa. Tak disebut. Malaikat bawa Nabi naik. Naik macam mana? Wallahu ta'ala alam. Jadi bila kita fikir benda tu sangat mengagumkan. Pertama Isra'. Kepantasan pergerakan itu. Isra' satu, Mi'raj satu. Dalam Syekh Daud Fatani dalam kitab dia, tak salah saya namanya Kifayatul Muhtaj. Banyak kitab kifayah dalam bahasa Jawi ni. Kifayatul Muhtaj. Kitab kecil je yang menyebut tentang Isra' dan Mi'raj. Dia kata Nabi pergi tu malam tu. Kalau kita bagi tahu kan Isra' Mi'raj, kalau tengok kisah dia, pagi tu Nabi balik, Nabi duduk di satu kawasan. Abu Jahal datang tanya, ada cerita baru ke? Kata Abu Jahal. Nabi kata ada. Boleh cerita pada aku? Boleh. Kata Abu Jahal, apa cerita dia? Nabi kata semalam aku pergi Baitul Maqdis. Subuh besok ni, subuh tu atau subuh tadi tu Nabi beritahu semalam pergi Baitul Maqdis. Zaman hari tu perjalanan ke Baitul Maqdis ni jauh, ambil masa berbulan. Tiba-tiba Nabi beritahu pagi, Nabi tengah bercakap Abu Jahal, semalam dia pergi Baitul Maqdis. Orang tanya kita, ke mana kamu asuh? Tak ada dia. Aku minum air, minum teh di Perancis. Boleh terima ke? Minum teh Kuala Lumpur pun kita pejam cilik lagi walaupun perjalanan dah laju. Minum teh di Perancis. Mana kamu asuh? Tak ada. Tadi maghrib ni kan? Asuh tadi mana kamu? Tak ada. Minum teh di Perancis. Jadi kita kata Abu Jahal dengar tu. Tapi bagi orang, kalau orang yang bercakap tu orang yang dipercayai, kita tak ragu-ragu. Kalau orang yang suka melawak, suka bohong ataupun orang tu, kita tak yakin. Bagi Nabi, Abu Jahal dia tak sanggah Nabi, dia tak rasa pelik. Tapi dia nampak itu adalah satu peluang yang besar bagi dia menggagalkan dakwah Nabi. Lalu dia kata, nak aku panggil semua orang? Boleh, Nabi kata. Bila orang datang, Nabi membagi tahu cerita Isra' dan Mi'raj. Ada yang tercengang, ada yang disebut, ada yang dalam kitab kita ni, kalau kita tengok nanti dalam ni, tak salah saya dia ada menyebut ada yang murtad dalam kisah Isra' dan Mi'raj itu sebab tak percaya benda itu. Jadi perjalanan hari ni antara Palestin ke Mekah, saya ingat 2-3 kali balik hari tu boleh, dengan kapal terbang lah, tambah kapal terbang sendiri, kapal terbang laju kan. Saya ingat boleh. Yang Airbus besar ke laju?
laju Damso. Jadi dia boleh ulang. Kalau ingat adalah dulu saya pernah transit Bahrain ke Mesir 2 jam. Dekat lah. Boleh jadi 2 jam. Dalam dia punya, kita nak ke Mekah pun 9 jam. Jadi kalau dikata daripada dalam satu malam naik ke Hutobang pergi balik antara Palestin ke Mekah tu boleh hari ni. Tetapi kalau kita baca kisah Nabi Muhammad, tempat tidur Nabi tu masih panas, masih hangat lagi. Macam kita kerana duduk, kita bangkit, kita cekuh tempat duduk kita, hangat kan. Jadi Nabi pergi Surah Al-Merah tu, Nabi balik tu masih panas tempat tidur dia. Maksudnya sangat cepat. Sebab mujizat ni sampai kiamat pun orang tak boleh tanding. Memanglah nak kata sekarang ni kalau sebut tadi kata pergi Palestin dalam masa satu malam daripada Mekah, orang tak pelik lah. Macam kalau kita sebut dulu kita sini kata nak pergi Kuala Lumpur balik hari, orang pun angguk kepala juga. Dulu kan jalan berteruk, nak melepas jambatan Tun Ensin betul jenuh. Jadi sekarang saya ingat senanglah. Tambah kita naik kereta api Puteri Gajah tu 2 jam je sampai ke KL Sentral tu. Tu belum ambil yang premium kapal gold, kapal benda semua tu kan. Jadi nak tengok kepantasan perjalanan dalam laju-laju tu. Laju ni kita atas tu, Nabi bukan duduk dalam ada comel-comel dekat burak ni. Naik burak ni binatang yang ada mirip kuda dan keledai dan bagal gitu lah binatangnya. Macam kuda lah, macam kuda, senang bayang. Jadi dia berlari, satu langkah dia sejauh mata memandang. Berapa punya laju tu? Laju tu. Kalau baju Melayu kita ni koyak tu, laju tu. Laju. Tapi apa berlaku pada Nabi? Tak ada kesan apa-apa. Syekh Daud Fatani sebut dalam kitab, bila jalan atas darat ni ada bukit, ada gaung, ada apa semua. Burak ni memendekkan kaki depannya ketika mendaki bukit dan memanjangkan kaki belakangnya ketika mendaki bukit. Kaki belah depan pendek, kaki belakang memanjang ketika mendaki bukit. Jadi kalau naik bukit tu dah pendek panjang, dia jalan tetap macam ni lah. Benda tu naik ke atas, turun bawah begitu. Jadi bila nak turun bukit, kaki depan memanjang, kaki belakang memendek. Jadi Nabi tak tertonggin macam itu dan Nabi tak terangkat macam itu. Ini teknologi lah yang ada pada burak tadi. Tapi tak ada pada burak air. Itu minyak aja. So beli burak air, kereta terus lompat, kata tak ada apa sistem tu, nama aja. Apa nama ni? Sampailah. Kemudian naik ke langit. Macam mana naik? Allah Ta'ala alam. Boleh jadi malaikat. Jadi peristiwa ni peristiwa yang sangat menakjubkan berlaku kepada Nabi. Tetapi antaranya sahabat Nabi Abu Bakar, cerita yang paling masyhur, membenarkan dia. Sebab peribadi Nabi ni lah, sifat yang ada pada Nabi ni lah, dan memang antara asas untuk orang-orang seperti sahabat Nabi ni membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Tetapi dalam keadaan Nabi yang macam itu pun ada juga orang yang tidak percaya kepada ajaran Nabi. Sebabnya adalah sebab lain, antaranya sebab taklid. Taklid ni sebab dia mengikut orang dulu-dulu buat dan dia tak berani nak membuat benda baru dan tak mahu berfikir terhadap apa yang Nabi bagi tahu. Sebab nak kita sebut Isra' Mi'raj ni berlaku lambat lagi dalam cerita kita, baru Nabi nak berdakwah secara terang-terang. Di cerita Isra' Mi'raj minggu lepas kan kita ada ceramah panjang tu, saya ingat dapat lah. Saya Isra' Mi'raj ni memang dia ada dua benda yang besar. Pertama, kita kena faham mukjizat. Mukjizat ni takkan siapa-siapa boleh tanding. Mukjiz namanya. Tak boleh nak sama dan apatah lagi nak tanding.
Kalau boleh setara, dia tak panggil mujizat lah. Sebab mujizat ni benda yang tak sama dengan adat. Adat tapi bukan akal. Tak terbakar dengan api Nabi Ibrahim. Adatnya api ni bakar, tambah api Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim yang bakar Nabi Ibrahim tu. Orang nak letak Nabi Ibrahim terpaksa pakai lestit. Lestit besar lah, lestit gergasi dah kita kata. Sebab apinya terlalu marak. Teknologi lastik ni ada dekat Babylon ataupun Parsi lah. Lestit besar, dia letak Nabi Ibrahim, lepas dia jauh, pun masuk atas api tu. Tekanan tu bentuk atas api tu, dan Nabi Ibrahim tak jadi apa-apa. Sebab apa? Sebab api tu makhluk Allah. Dan memang sifat dia sifat membakar, tetapi dia tak wajib membakar. Dia hanya adatnya membakar. Hakikatnya Allah Ta'ala yang membakar. Siapa ngajar tauhid tu? Tanya Ustaz Mio masuk. Sebab memberi bekas, tak memberi bekas af'alul ibad ni. Baik, habis. Jadi kita masuk dari satu tentang apa Isra' dan Mi'raj ini adalah pemilihan destinasi Isra' Nabi tu daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kenapa tak pergi ke tempat lain? Kenapa tak Madinah? Kenapa mesti Baitul Maqdis? Jadi ini dan yang paling menarik surah Isra' ni hanya ceritakan kisah Isra' ni satu ayat je. Surah Isra' ada 111. 110 ayat tu menceritakan benda lain. Satu ayat pertama saja yang menyebut tentang kisah Isra' yang kita baca, yang saya bacakan tadi. Lepas ayat itu Allah Ta'ala memperingatkan bagaimana Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah, sebagaimana Nabi dalam surah Isra' itu menerima kewajipan solat. Dan diceritakan perangai Banu Israel. Banu Israel ni banyak masanya dihabiskan di Baitul Maqdis. Jadi menunjukkan pentingnya Baitul Maqdis dalam diri umat Islam. Dan kita sehari ni, walaupun hari ni telah pun suam sikit sensitivity kita ataupun kepedulian kita terhadap Palestin. Kita orang berdiat ni jangan begitulah. Kita kena ingat Palestin. Kalau ada masih buka-buka lah cerita-cerita dalam internet berkaitan dengan Palestin, buka Al Jazeera. Kan ni tak pandai Arab pun kita boleh translate untuk tahu cerita tu. Dulu masa awal-awal tu Jazeera kena blok. Sekarang ni asalnya dah tak ada dah. Blok di Google lah, Facebook pun tak boleh buka lah. Jadi kerana kepentingan Palestin dalam diri umat Islam, Allah Ta'ala Isra'kan Nabi di Palestin, di Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis pula dipilih destinasi untuk Nabi memulakan Mi'raj, naik ke langit. Dan simbolik pula di situ berhimpunnya semua Nabi. Semayang diimamkan oleh Rasulullah SAW. Ini untuk umat. Kalau untuk semayang tu nisbah pada kita lah. Ini untuk umat, kepentingan Baitul Maqdis. Dan hari ini kita tengok peperangan panjang yang dibawa oleh Israel ni, dia nama perang panjang. Kita tengok matlamat dia adalah mengosongkan Palestin daripada orang-orang selain daripada Yahudi. Baik, habis kita masuk sikit buku. Berdakwah secara terang-terangan. Tempoh masa menyampaikan dakwah secara rahsia. Rahsia lah. Rahsia ni maksudnya secara senyap-senyap, tak secara terang-terang. Bukan rahsia langsung orang tak tahu, orang tahu. Tadi nota kaki bawah tu kan sebut, Ibn Ishaq menyebut tempoh masa di antara Rasulullah memulakan dakwahnya secara rahsia dengan arahan Allah supaya menyatakan dakwahnya secara terangan ialah 3 tahun. Ini masyhur dipegang dalam kitab sirah ni. Tempoh dakwah Nabi secara senyap ni, tak secara terang-terang, adalah selama tempoh 3 tahun. Dan kita dah sebut dah dia punya sebab-sebab. Kemudian dalam tempoh tersebut Nabi SAW tidak menyampaikan dakwah di tempat-tempat umum
yang menjadi tempat perhimpunan orang-orang Quraisy. Jadi jumpa orang tertentu bagi tahu tentang Islam. Umum tak ada. Umat Islam pula tidak menzahirkan ibadat mereka kerana bimbangkan fahaman perkauman Quraisy yang sempit. Setiap orang yang ingin melakukan ibadat akan pergi ke lereng-lereng bukit di Mekah untuk bersembahyang secara bersembunyi. Sembahyang macam mana Isra dan Mi'raj pun tak berlaku lagi. Sembahyang pada waktu ini 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Apabila bilangan orang Islam menjangkau angka 30 orang, 30 orang 3 tahun, keadaan menuntut Rasulullah SAW supaya berkumpul bersama mereka untuk mengajar mereka. Untuk itu baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Beliau juga dikenal bawah tu, beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah. Abu Abdullah ni kalau dipanggil gelaran lah, bukan nama dia. Abu Abdullah, atau dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil kunyah, Abu Abdullah. Bapanya bernama Abdul Manaf bin Asad, yang Abu Al-Arqam. Nama dia Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abi Al-Arqam tu kunyah bagi bapak dia. Bapak dia, kamu ni siapa? Ni bapak Arqam. Jadi nama dia ni adalah Abdul Manaf, bukan Abdul Manaf, Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Asad. Al-Arqam adalah di antara orang yang pertama memeluk Islam dan yang pertama berhijrah. Rasulullah menggunakan rumahnya untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi kepada orang ramai. Apabila bilangan mereka mencapai 40 orang lelaki. Di sini sebut orang yang terakhir mencukupkan bilangan tersebut ialah Umar bin Al-Khattab. Mereka keluar kepada orang ramai. Mereka keluar kepada orang titik-titik. Beliau yakni Al-Arqam meninggal pada zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ikut dia kata sini umur Sayyidina Umar yang terakhir. Allah Ta'ala. Tengok. Jadi dia memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah ni Al-Arqam ni dia tak lepas ingat tu. Dia satu kabilah dengan Abu Jahal. Kabilah ni bukan bangsa. Macam kita ni, saya sebut dulu tu, kalau kita ni tahulah kita sini, kalau kita ni geng Pandak Sanu, ni geng Kulup ini. Ni dia lengkor dia tu rumah demel, dan anak-anak demel. Kalau orang dulu buat macam itu, sekarang dia tak ada dah. Bendang darat ni, itu semua anak Kulup Sanu tu. Ini dia masuk kabilah tu macam itu. Jadi Al-Arqam ni duduk di situ. Di situ ada Abu Jahal, penentang nombor 1. Tetapi di situlah tempat berkumpul. Sebab apa di situ? Orang tak jangka akan berlaku di situ. Ini strategi Rasulullah. Orang tak jangka. Dipanggil tempat pertemuan Rasulullah tu, atau kita boleh panggil markas kot. Tempat persidangan tu, di rumah Nabi membuat pertemuan tu. Setengah ulama dakwah nisbahkan pertemuan tu sebagai namanya usrah. Satu pertemuan kekeluargaan untuk menyampaikan Islam. Jadi sampai 40 orang tak muat rumah tu. Pergi itu secara senyap. Dan siapa pun tak tahu yang berlakunya pertemuan di situ. Kalau tahu, habislah. Digempur oleh orang Mekah. Ini pertemuan tu walaupun ramai, tak diketahui oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan tengok berlakunya Bai'atul Aqabah. Yang itu pun orang Arab tak sedar. Walaupun pada masa itu orang Arab memantau gerak-geri Rasulullah dan memantau gerak-geri jemaah haji pada masa itu. Ini strategi yang dibuat oleh Rasulullah bersama dengan orang Islam. Rasulullah SAW terus melaksanakan dakwah secara rahsia
sehingga Allah menurunkan firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik itu. Selepas penurunan ayat ini, baginda mengubah cara berdakwah secara rahsia kepada berdakwah secara terang-terangan, atau dalam istilah Arab dipanggil sir dan juga jahar. Macam kita semayang, ada semayang sir, Zuhur dan Asar, ada semayang jahar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Jadi tempoh 3 tahun tu tempoh yang sangat baik, kerana orang Islam telah pun diisi rohaninya, ataupun bahasa kita sebut dalam dakwah ni, ditarbiyah oleh Rasulullah dengan tarbiyah pengukuhan keimanan, sebagai berhadapan dengan tempoh yang akan bila daripada kecil ini pergi ke tempat yang lebih luas, dia punya cabarannya tentu lebih besar lagi. Dan nanti pula akan pergi pula ke Madinah, cabarannya lagi besar lagi. Ini dia panggil marhalah. Kita cakap Melayu dia panggil step kot. Step pemeringkatan dalam dakwah. Nabi tak berdakwah secara drastik, nak cepat. Nak cakap ceramah hari ni ataupun bagi kuliah hari ni, 2,000 orang musuh Islam. Tak. Jadi Nabi ambil peringkat. Nabi pilih orang yang nampak respon terhadap Islam tu sangat positif. Jadi terus dia cerita isi dia dengan Islam. Dia tak sangsi terhadap Islam. Jadi orang ni memang telah bersedia hati dan jiwa dan pemikirannya untuk menerima Islam, kerana dia rasa pelik dengan ajaran musyrikin, ajaran penyembahan berhala. Sebab sembah berhala ni orang Mekah dia terpaksa ikut, sebab orang lain semua buat. Dah orang buat, rasa tak nak buat, tapi dah orang buat. Dah orang buat lah. Jadi dulu pun kita masyarakat Melayu banyak buat benda macam ni. Bila orang mati kita sokong gambar, macam-macam lah. Tapi sekarang ni dah tak ada, sebab kita dah ada pendedahan. Dulu tak ada pendedahan, bukan nak kata salah orang dulu, bukan. Dulu ialah kalau nak ngaji pun kadang sebulan sekali pun jenuh mungkin nak ngaji. Satu guru agama tak banyak. Kalau ada pun dia dah pakai satu daerah tu, jadi dia nak ngejap semua tu, jadi mungkin tak dapat. Sekarang ni ramai. Kemudian tambahan pula kita ada teknologi yang kita boleh dapat maklumat secara cepat. Jadi benda tu, dan kita pula bila kita banyak teknologi dan banyak membaca maklumat, pemikiran kita bergerak secara cepat. Rasional sesuatu perbuatan tu kita fikirkan. Jadi orang Mekah dia tak mau fikir tu. Kenapa sembah patung yang kamu buat sendiri? Bila kamu buat sendiri dan kamu minta pada benda yang kamu buat sendiri, kamu buat kayu ni, bila kamu buat, kamu tahulah macam mana kayu, spek kayu tu macam mana. Boleh bercakap ke tak boleh bercakap, boleh mendengar ke tak boleh mendengar, ada reaksi ke atau tidak, tak ada reaksi. Kalau kamu minta, tahu dah tak ada, tetapi buat, sebab dia namanya taklid. Orang dulu buat, kita pun buat. Dalam akidah taklid tak sah taklid kita. Tapi dalam bab fiqh, peringkat awal kita boleh taklid, walaupun kalau kita boleh berisytihad sendiri, elok kita berisytihad sendiri. Tapi nak sampai isytihad tu jenuh lah kita ni, tambah kita orang Melayu ni. Sebab kita punya asas pendidikan agama kita adalah dalam bahasa Arab. Jadi saya tak faham, ada satu gerakan liberal, dia mengatakan untuk memahami Islam, pertama gerakan liberal ni, dia nak buat satu gerakan reformasi, sebagaimana berlaku dalam ajaran Kristian. Dia nak buang seluruh ajaran-ajaran lama. Maksudnya bukan ajaran lama, maksudnya pandangan-pandangan ulama dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab turaf, yang ulama ni memang diiktiraf keilmuannya dan juga akhlaknya, dan dia telah pun terbukti dengan penyebaran kitab ni yang tak disanggah oleh ulama-ulama semasa dan selepas daripada. Mungkin ada satu dua pandangan
yang dikatakan lemah, tapi dikritik dan pandangan itu sahaja je yang masalah. Masalah bukan maksudnya salah, tak sesuai dan sebagainya. Gerakan liberal ni nak menukar ajaran ini daripada dia kata tak perlu untuk kita rujuk kepada penulisan ulama-ulama Islam. Cukup untuk, dan tak perlu untuk kita faham Islam ni dengan menggunakan kaedah bahasa Arab, tak perlu. Dan boleh saja kita membaca kajian Islam daripada sesiapa saja yang ada pada zaman ini, termasuk daripada orang-orang Barat. Kalau orang putih, orang Kristian, orang-orang kafir yang tulis Islam, kita baca dia, salah. Dia dalam disiplin pengkajian ni, banyak sarjana Barat dia tak jujur. Kalau orang dalam mengkaji ni, dia kena jujur. Apa yang dia baca, itu yang dia tulis. Macam Dr. Ahmad Syarabi sebagai contoh, profesor terkenal dalam tarikh Islami dan juga banyak tarikh, termasuk tarikh agama. Dia hebat dalam perbandingan agama. Dia tulis ajaran Buddha, dia tulis ajaran Hindu, dia tulis ajaran Kristian, apa. Dia tulis faktanya. Tapi bila dia nak kritik, dia akan kritik yang itu. Dia bukan kaji apa yang dia baca, dia tukar. Dia tukar tu salah disiplin ilmu. Yang ini yang kita berlaku dalam masyarakat liberal pada hari ini. Selepas habis tadi, ini dilakukan kerana mengikut titah perintah Allah dan meyakini janjinya dan pertolongan. Jadi baginda menaiki Bukit Safa dan menyeru seruan kepada masyarakat. Kita nantilah kita sambung untuk, sebab ni panjang cerita dia. Tapi kita tengok ini Nabi dah masuk kepada peringkat kedua dalam dakwah, dan cabarannya sangat besar. Dulu orang tak peduli, sebab Nabi, orang Mekah ni banyak je ajaran yang pelik-pelik, selain dari ajaran pelik maksudnya. Banyak je ajaran yang tak sama dengan orang Mekah. Bukan pelik lah, maksud pelik ni asing, dia orang lain tak buat, dia seorang buat. Antara dia adalah Waraqah bin Nawfal yang kita baca dulu. Waraqah ni tak sembah berhala, jadi dia lain sikit. Tapi selagi mana dia tak menyebar luas ke ajaran dia, ataupun tak menyampaikan ajaran tu kepada orang lain, orang Mekah tak campur. Kalau dulu tak salah kita pernah baca sini, pernah satu hari orang daripada Yaman, kata tak salah, bertandang rumah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi. Terpandang Nabi dengan Sayyidina Ali sedang semayang dalam rumah, nampak dalam rumah tu. Bukan rumah dia tadilah Bani Hashim ni satu tempat, jadi nampak terpandang dalam. Lalu ditanyalah kepada Abbas, apa tu? Oh, kata itu anak saudara aku, dia kata dia ada ajaran baru. Sekat situ je. Sebab apa? Sebab tak mengganggu. Dia orang Arab pun dengar cerita Islam ni, orang Arab tahu, Abu Jahal tahu, tapi tak peduli, tak ambil serius. Tapi bila kita tengok Nabi naik di Bukit Safa ni, kita akan tengok macam mana respon mereka terhadap Islam, terhadap orang yang diiktiraf paling jujur dalam sejarah Mekah. Semenjak zaman Nabi Adam, ambil macam tu. Semenjak Mekah ni diduduki oleh manusia, tak ada orang sejujur Nabi Muhammad, seamanah Nabi Muhammad tu tak ada. Dan dia telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Tetapi kita tengok macam mana respon dia bila Nabi bawa ajaran Islam. Apa tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, nunsuqna fahman nabiyyin, ridwan musallin, ulhamal malaikatil muqarrabin, ya fatahu ya alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.